Dua belas berapa? 12. Dan bagi maaf pada tiga masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan berjamaah pada 3 masjid afdal mutlak. Masjid-masjid lain tak boleh nak mengatasi dah. Masjid mana ni? Maka iaitu dikenaki tiga masjid yang paling lebih sekali kiranya dapat berjemaah padanya. Masjid Mekah, Masjidul Haram 1, Masjid Madinah, Masjid Nabawi 2, Masjid Baitul Maqdis 3. Jadi rebutan dengan puak-puak Yahudi nak menguasai dia. Padahal dia Yahudi. Itu dah kiblat yang pertama bagi umat Islam. Sebab apa lebih masjid 3 ni? Kerana berganda-ganda pahala pada 3 masjid itu, kerana pahala berlipat ganda. Kalau dapat melaksana sembahyang jemaah pada masjid 3 tu, pahala berganda-ganda lebih daripada masjid lain. Walaupun masjid tu namanya Masjid Hadari ke, di Besut ni ada Masjid Hadari. Waktu Masjid Al-Baq, waktu pergi ke Terengganu tu, di Kuala Terengganu, kat Muara Kuala Terengganu tu, Masjid Pulau Waman, Masjid Krista di Pulau Waman. Hebat-hebat masjid. Tapi kedatangan semacam hok yang tidak hebat dulu, duk main modal tu, modal rajin ke masjid. Hok rajin lah, hok malas, duk malas situ dah nah. Dah ke masjid comel-comel dah. Besar-besar dah. Itu suatu penanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Masjid-masjid comel-comel. Tapi tidak ada yang nak mengimarahkan dia. Dan berjemaah tempat sedikit serta mendengar Quran. Makna mendengar Quran ni mendengar bacaan imam yang membaca Al-Quran. Imam baca Fatihah, imam baca surah, selepasnya kita makmum boleh dengar. Apa macam kita beriman di tempat yang kita boleh dengar imam tu baca Fatihah dan surah daripada imam. Baca Quran tu daripada imam afdal.
daripada tempat jemaah yang banyak, itu yang ramai, tiada dapat mendengar Quran daripada imam tak dapat dengar bacaan imam. Oh, di tempat tu ramai jemaah, tapi kita tak boleh tumpang dengar suara imam baca Fatihah, baca surah. Lebih afdal daripada tempat yang walaupun tak ramai tapi kita boleh dengar. Kalau kita kata sama ramai, dia kata tapi tempat tu tak boleh dengar, tempat ni boleh dengar. Afdal tempat boleh dengar lagi, walaupun sama ramai dah. Agak zaman sekarang tak timbul dah. Kadang-kadang makmun ni orang ya, di mana jemaah ni orang, oh tu imam pakai besar suara, sebuah makmun 300. Sebab apa? Sebab dah ada besar suara, gunalah, tak salah dah. Tak salah. Ceria sikit masjid dengan suara dah. Orang pun sekitar dalam masjid dah adalah sunyi sepi, supaya nak kiamat. Sunyi sepi dah tutup masjid supaya nak kiamat. Dia tunggu bila nak kiamat ni. Soalnya begitu. Sebab apa? Sebab takut jangkitan penyakit sampai kutu kuci dalam masjid. Bukan setakat tu kuci, orang nak depan jemaah pun belum tentu lagi boleh. Pada sepatut kita bagilah jalan orang nak semayang juga. Nak semayang. Sebab sebelum masuk kita cek suhu dah. Kalau melagak cek suhu pun tak boleh juga. Kenapa cek suhu tak payah cek lah. Nak pergi NSK tu cek suhu boleh masuk. Dah cek dah, jangan tak cek buh nak masuk. Yang pegang kau jaga dah. Begitu kan masjid pun. Sebab kita ada aturan sembahyang masjid pun ada penjarakan. Maka mengapa dikemah, dihak kemah sebegitu rupa tu? Wallahu a'lamu bissawab lah kitanya. Jalan-jalan kita beribadah ke Tuhan ni merupakan saluran rahmat Tuhan melaluinya. Kalau ditutup saluran rahmat Tuhan, macam mana nak turunnya rahmat? Dalam suasana kita tidak dirahmati Allah, tidak kerja yang selayak dirahmati Allah, takutnya turun benda lain pula. Turun jenama bala. Ni bala dah Covid ni. Dia tidak berlaku dalam masa yang sama rahmat turun, bala pun turun. Tak. Dia akan silih berganti. Turun rahmat bermakna masa tu bala tak turun. Turun bala makna tak ada rahmat. Sebab apa rahmat tu apa nak turun? Sebab kita tidak buat kerja pada perkara yang sepatut dirahmati Allah. Semaya jemaah ni kerja perkara sepatut dirahmat. Lebih-lebih lagi semaya Jumaat, mengaji agama, duduk terperak dalam kelas tu, selama berada dalam kelas, selama tu kita dirahmat Allah, didoa oleh para mereka dan makhluk-makhluk Tuhan. Ya. Tapi itu kunci dah. Habis besar mangga dikunci. Kita kena bersalah juga kekuasaan Tuhan ni. Secara mutlaknya Tuhan mentadbir sekalian alam, bukan makhluk mentadbir alam. Makhluk tidak pentadbiran Allah. Kena ada bersifat dengan tawakal serta tafwid. Tafwid ni makna kita menaruh sebesar-besar pengharapan kepada Allah Ta'ala jualah yang dapat mengatasi segala-gala, di samping kita berusaha ikhtiar. Bukan bermakna bertawakal, bertafwid tak ada ikhtiar, itu tak menepati. Semua juga tidak menepati, ikhtiar lebih dah. Tapi tidak ada sifat tawakal kepada Allah. 2 kali 5, 5 kali 2 dengan hok tawakal tak ada ikhtiar tadi. Hok ikhtiar tak ada tawakal. Sama 2 kali 5 jawab 10 belaka.
Kita kena ada kedua. Kita orang Islam, orang kafir ni, dia tak ada tawakal dah. Dan harus orang semayang seorang, dia semayang berseorangan, niat mengikut imam di tengah semayang, dia duduk tengah semayang tu, dia boleh berniat ikut imam. Dia tengah-tengah semayang tu, dia boleh berniat beriman kepada orang yang sedang semayang di hadapan dia. Dan jika bersalahan rakaat kedua-dua, walaupun rakaat imam lain, rakaat kita makmum yang beriman kepada ni pun lain, boleh, masih boleh lagi, tetapi sungguh pun boleh makruh. Demikian itu, demikian atas sebab bersalahan pada bilangan rakaat tu. Dan tiada makruh, tidak makruh sekiranya makmum niat mufarakah. Ini masalah bercampur-campur lah ni. Kita buat pencerahan dia akan datang benar-benar gini, ayat-ayat yang ni kita buat masalah-masalah. Mudah kita nak faham. Dan tiada makruh sekiranya makmum niat mufarakah. Orang jadi makmum, dia niat mufarakah dengan imam, dia niat bercerai dengan imam. Tengah sembahyang dia niat mufarakah, niat bercerai dengan imam. Mengapa dia niat mufarakah dan hukumnya tidak makruh? Mengapa? Bukan sebarang mufarakah ni, kadang-kadang kita mufarakah tidak menepati jadi makruh. Kalau menepati, tak ngapa tak jadi makruh. Makna boleh tahan. Dia kalau tidak makruh, tidak menjejahkan pahala tu. Dan tiada makruh sekiranya makmum niat mufarakah dengan imam, kerana seumpama berhadas imamnya. Maka kebetulan ada imam yang lain, maka niat mengikut, dia pun lalu ikut orang lain tu pula sebagai imam dia. Akan imam yang lain itu tak makruh, boleh. Dia ikut imam sedia ada ni, imam sedia ada berhadas, dia pun cabut. Mana imam tu berhadas, dia pun barakahlah dengan imam tu. Lepas tu ada orang lain pula semayang di hadapan dia ni, ataupun sebelah dia ni, dia pun beriman pula kepada orang tu. Orang yang sama-sama sembahyang dengan dia tadi, dia boleh pula beriman dengan orang tu, dengan niat jadi makmum bagi orang tu lah. Kalau berada di dalam satu sah dengan orang yang dia hendak jadi imam tadi, biarlah dia ni teranjak sedikit ke belakang daripada orang tu, kena undur ke belakang sikit lah. Itu cara dah. Kita lah ni tidak tomak setengah tu dalam perkara sembahyang Jumaat ni. Kalau buat begitu nampak Allah lebih tomak yang dia ni. Memang tomak baik tak apa, sebab dia nak pahala banyak. Orang sudah batal sembahyang, wajib niat mufarakah. Seumpama kata imam tu kita nampak molek dah, kita pun buat imam lah ke dia. Apa tengah-tengah semayang tu tidak dia kat tangan, turun tangan tu, tangan bergegar-gegar, langsung tidak ada tamakninah pada iktidal tadi, terus dia pergi sujud. Hal begitu batal semayang di sisi mazhab kita, batal. Dan manakah kita nampak dah kerenah imam melakukan perkara yang membatalkan semayang, tak ada pilihan lain, kita makmum niat mufarakah. Jangan diikut semata lagi, ikut-ikut melarang kita pun
jadi batal sembahyang. Betul tak daripada situ lah orang jadi imam tu dia kena arif sangat dalam bab fiqh salah ni, dalam bab fiqh sembahyang ni. Jangan fikir dalam soal hafazan, ayat-ayat yang dibaca tak payah tengok surat dalam kepala dia sebab dia hafal, bukan sekadar tu saja. Bahasa tu imam hafiz sembahyang tarawih, dia bawa Quran kecil, dia buatlah kocek. Dan kalau dia baca, dia buka Quran dia, makmum belakang tak nampak lah, sebab dia benda kecil dia pegang, teliu dengan jubah dia pula. Ini pun satu hal juga. Kalau macam tu tak payah pakai hafiz lah. Orang tak hafiz pun kalau tengok Quran pun boleh. Kadang-kadang Quran bersadah ada depan tu, apa dah makan nampak sangat tidak hafiz. Quran besar depan dia tutup, lepas tu dia pakai huruf kecil, dia bawa bola kocek nak suruh nampak jenama hafiz. Jadi kalau hafiz tak pakai Quran dah. Ini macam bagai-bagai lah. Maka apabila mengikut ia akan imam pada tengah semayang, jikalau kita beriman kepada orang yang kita tengah semayang, kita beriman kepada orang yang semayang hadapan kita ni, apa macam, maka wajib muafakat dengan imam. Makmum tadi kenalah muafakat dengan imam yang diikut tadi. Semacam bagaimana kita beriman awal-awal semayang lagi dah lah, semua tu jugalah. Dan didahulukan jadi imam, dan didahulukan jadi imam itu bubuh itu. Nak suruh sedap cerita sikit. Dan didahulukan jadi imam itu siapa dia? Orang utama, orang yang selayak pada jadi imamnya. Kalau kita kata di masa tu ada orang tertentu di tempat tu, maka siapakah yang selayak pada masa itu yang menjadi imam? Gitu deh. Dan didahulukan jadi imam itu akan yang merentah dengan tempat perintahnya pemerintah di tempat yang dia perintah tu lah. Ketua di tempat yang dia perintah tu patut layak jadi imam pada masa tu sebab dia ada di situ. Seperti qadi. Qadi sekarang tak ada dah jenama qadi, dulu ada. Kau datang qadi, tolak dia jadi imam tu. Sebab tu kawasan dia, qadi Kajang mari. Orang lain ada pun tolak qadi sebab dia merintah dalam buat agama kawasan Kajang. Termasuk juga wakil rakyat, bukan kata qadi, dia merintah. Dalam dong kawasan dia, Waliman kawasan dia, menteri besar, perdana menteri. Kalau dia ada, sebab dia merintah. Raja Sultan, dia merintah. Dan naibnya timbalan dia, kalau ada. Kalau ada timbalan dia, utama timbalan dia. Itu orang utama tu. Kemudian imam yang ratib. Imam yang ratib, imam ni imam yang dipilih lah. Dipilih oleh ahli jantung kuasa, oleh masyarakat. Sebab itulah kita pergi ke surau masjid orang, walaupun kita pun ceramah, tenaga pengajar, jangan pandang mana kalau orang qamat menurunkan sejadah imam tu, sebab dia ada imam yang ditetap. Kecuali imam tu bagi jalan, imam kata pergi saya sakit perut kau kita gini ke, tu lain, dia buka jalan. Ini pandang mana
Orang tugaskan kita pergi mengajar, pergi ceramah, bukan melarat sampai jadi imam. Tempat orang. Mana-mana tempat orang pun. Jangan buat orang Kelantan kata jangan bawa perangai terbonah. Tak apa cerdik lah. Ada jenis tu. Dia nak raung habis. Ialah iman yang ratib tadi yang dilatih jadi iman oleh nazir di tempat itu. Dia utama. Kecuali yang paling lebih sekali. Orang lain tak boleh nak atasi, nak challenge dia, tak boleh. Kalau ada dia, memang utama dia segala-galanya. Iman yang dilantik oleh raja negeri itu, boleh dikatakan yang ditauliah oleh pihak berkuasa agama, raja ke, sultan ke, pejabat agama ke. Dialah. Maka ia didahulukan atas merintah itu, dia lebih utama daripada pemerintah dan yang lain. Kemudian selepas daripada mereka tersebut yang selayak jadi imam, orang yang sepatut jadi imam yang terlebih faqih, terlebih faham. Faqih ni faham, yang terlebih faham, iaitu fiqh salah, dalam bab fiqh sembahyang. Kita kata dalam kumpulan tu kita tengok, dia ni arif dalam bab fiqh sembahyang ni. Kalau orang lain ni tak sebegitu arif. Kalau arif pun dalam bidang ilmu lain daripada fiqh. Tolak untuk fiqh dulu. Kemudian yang terlebih qari, selain daripada yang faqih, pada sepatut jadi imam ialah yang lebih qari. Makna yang qari lah. Qari itu makna baca tu betul. Di segi tajwid, tartil, fasahah, kena pula ke tempat. Sebab dia mengaji molek, sebutan tu jelas. Pada makhraj huruf tu disebut menepati. Ini kadang-kadang imam masjid, dah waktu lah Quran ni kena ngaji molek, kena mengadap guru, kena musyafahah, ambil pada mulut guru, kena duduk bersela depan guru. Ini duduk ramai-ramai ustaz seorang baca, anak murid ramai-ramai guru. Jadi ustaz tak boleh nak tulis suara A macam mana, suara B macam mana pada sudut sebutan. Dia kena ada. Kita zaman ngaji pondok Kayuh Berzikar lagi ngaji Quran. Duk pondok dah tu, keluar lagi cari guru Quran yang lebih rasikin, yang mahir. Almarhum Tok Haji Hussein, kapung Berih Baru, bukan kapung baru Kuala Lumpur, Besuk. Nak pergi ngaji Kayuh Perahu, nak melintasi Sungai Besuk. Dengan berzikar. Kalau air besar lah, cukup takut lah. Kita bukan reti sangat mengayuh ni. Air besar, tunggu orang tu, bukan orang lain kayuh. Ulang galik seminggu sekali. Selain daripada kita dah khatam dah di rumah, ngaji kat luar pula, pergi ke pondok di Kelantan pula, keluar lagi, pergi cari guru taranum. Sebab taranum ni penting juga. Taranum ni dia boleh memantapkan lagi sebutan Al-Quran yang kita baca tadi. Kerana kita siap dengan lagu tu, lebih mantap lagi, lebih ceria lagi. Dan untuk guru taranum tadi, bukan dia setakat mengajar taranum di segi lagu-lagu saja, di segi makhraj tu dia tekan, segi tajwid, merakumi lah baca Quran ni. Sebut kata taranum ni kena merakumi, bukan dititik berat dalam soal lagu saja. Lagu tu berupa hiasan Al-Quran, selama tidak mendatang kepadanya riak.
Dia boleh lah. Kemudian yang lebih warak, sepatut jadi pilihan juga jadi imam, orang yang warak. Kalau ada yang tak warak, pilih warak. Yang lain okey belaka dah sama rata dan tapi dia lebih warak lagi pada orang lain, utama dia lagi. Qadi sama qadi dah, tapi warak lebih dia, utama dia warak. Kemudian yang lebih dahulu pindah kepada kampung Islam. Hal begini dia ambil kira juga. Kita kata orang tu dia berpindah daripada negara kafir ke negara Islam, negeri kafir ke negeri Islam, kampung tempat bercampur bau dengan orang kafir ke kampung orang Islam. Lebih awal lagi daripada orang lain, utama dia dulu daripada orang lain. Mengapa dari hal begitu dijadikan pilihan pada menjadi imam? Dari hal orang yang lebih awal berhijrah daripada negara kafir ke negara Islam, kampung kafir ke kampung Islam tu, kerana al-maklum lah duduk di tempat kafir ni, bercampur bau dengan kafir ni. Kelemahan Islam tu memang tercabar dan soal makan minum, soal pergaulan memang. Bagaimana kita pergi ke negara ramai orang kafir, berbeza sakan dengan negara kita yang tidak seramai mana kafir ni. Kalau pergi ke bandaraya Bangkok nak cari makan, payah dah tu. Nak cari makan kedai Islam, pusing baru jumpa dah nah. Beza dengan bandaraya negara kita Malaysia, Kuala Lumpur, jalan 3 langkah restoran Mamak Malibari, 3 langkah lagi restoran Mak Bangla, banyak dah nah. Lebih lagi lebih ramai lagi orang kafir daripada Islam. Tapi ibu negara Kamboja di Phnom Penh. Kalau duduk di mana Phnom Penh, ulang kali naik tutup, nak pergi restoran mana? Restoran Wow. Restoran Wow, layan-layan, Wow bulan. Naik tutup, tambah tutup, berapa pula tutup. Minta teh tarik, glamour Malaysia, teh tarik roti canai. Itulah restoran Wow bulan. Pagi-pagi teh tarik roti canai. Bukan ada seperti kita sini nasi lemak capati tak ada. Yang marilah roti canai tadi. Apa roti canai segera? Buat minyak. Pasalah kunyah tu lah. Dah tak ada pilihan dah. Tu nak cakap negara kafir. Di segi pemakanan, tempat-tempat yang meragu ada juga. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahulah. Hijau-hijau juga. Cupai caping tengok. Ruh Islamik tak nampak. Kerja tu. Tempat sembahyang pun tak ada. Tak tahu. Sebab itulah hal perpindahan tu dia ambil kira. Dalam soal pilihan menjadi imam, kerana al-maklum berada dalam negara kafir ni. Keheningan Islam, kejernihan Islam tu amat kurang sekali. Kemudian yang lebih tua pada Islam, tiada pada umur ain mirah, umur. Jangan baca umar. Boleh baca umar pun boleh, ain mirah nak baca umar pun boleh nak. Tapi cakap orang tua dia baca umur, tengok pada tempat lah. Tempat patut baca umur, baca umur. Tempat patut baca umar, baca umar. Kalau main bedal semata kan, umur jadi umar, umar jadi umur lah. Kita ajarin kena ambil faham juga style dia macam tu.
Yang lebih tua pada Islam, yang lebih lama. Yang lebih lama beramal dengan Islam, itu orang yang patut jadi imam. Kalau dia banding dengan orang ni baru saja beramal Islam, belum-belum ni duduk lolak ya, kena tangga masjid baru setahun 2-3 tahun ni ya. Kawan tu dah 10 tahun dah, duduk ulang-alik. Lebih elok jadi imam, lebih awal lagi mengamal tuntutan Islam daripada mereka yang baru saja. Tidak ambil kira pada umur. Kata-kata mereka yang duk amal Islam tu umur 25. Yang kawan baru amal tuntutan Islam umur 40. Elok 25 tu lagi. Walaupun 25 tu lebih muda daripada yang 40. Sebab dia ambil kira tua di sudut mengamal tuntutan Islam, bukan di sudut usia. Kemudian yang lebih bangsa antara sepatut pilihan jadi imam, orang yang keturunan baik-baik. Keturunan Rasulullah Said ke, tapi syaratnya yang mengamal dengan Islam lah. Kalau bangsa tu molek dah tapi tidak amal, jadilah bagaimana dikatakan, bagaimana syair Arab kata al jannatu liman yattaqa, tak nak. Adalah. Kemudian yang lebih bersih pakaian jadi pilihan juga, ya bersih pakaian tu. Jangan katakan menjadi imam kat bos lekeh. Dia kena semak juga, semak cara imam lah. Pakaian bersih, bukan mesti baru, tak baru pun tak bersih, kebersihan. Nampaklah kemah dah. Biar ada, biar berbeza lah gaya imam dengan yang tidak imam dengan makmum tu. Dan badan pun kena uruh juga, biar teruruh. Kalau taruh janggut, taruh misal, biarlah teruruh. Dipotongkan misal, diripaikan janggut dah lah. Tapi dalam masalah janggut ni, kalau nak berjanggut, dia ada hukum-hukum tertentu bagi dia. Kalau di kemah kini janggut Allah lebih semak apa, jadi makruh juga. Kalau di selera itu ikut dia nak tumbuh mana-mana, siapa ke di pipi tumbuh, muja tak tumbuh atas batai hidung, ya dah nah. Lok ke dia ikut dia, supaya hutan balantara begitu, jadi makruh juga. Kena ambil jalan tengah. Jangan nampak semak sangat, jangan nampak selerok sangat, tengah-tengah. Tengok pembicaraan pasal janggut, utama sekali berbahas pasal janggut orang laki-laki dalam kitab tasawuf lah. Kalau nak panjang pun, janganlah siapa dia turun siapa ke pusat tu, jangan naik nama pak janggut, mak janggut. Apa ke janggut panjang, dia satu genggam saja. Kalau dipanjang satu genggam, melebihi daripada qadar satu genggam dipotong. Ini mengikut sarana mazhab kita Syafi'i. Bagi mazhab Abu Hanifah 2 qebdah, 2 genggam. Satu genggam lebih, genggam lagi lebih. Kok lebih ni potong. Makan pusat lah ni. Ini bakal budak dia nak panjang, daripada muda sampai ketua tak aja potong. Makan pusat sungguh. Dah. Tu naik jenama dah. Salah ke kalau buat gitu? Mengikut aturan salah lah. Haram ke tidak? Tidak melanggar haram. Tidak semua tu salah tu haram belaka. Ada salah yang makruh, ada salah yang haram. Dah.
Dan pekerjaan daripada daki-daki dia ambil kira juga. Orang nak jadi imam tu dia tak terlibat dengan kerja-kerja yang kotor. Kalau boleh dah. Kalau terlibat dengan kerja-kerja kotor, duduk pikul tong sampah orang. Tu imam tu. Allah Rabbi dah. Itulah kerja benda kotor juga. Adakah najis lumpur dalam benda badi tu? Tak ada najis. Ini kerja-kerja tong sampah ni. Akak tong sampah ni. Dalam tong tu al-maklum lah orang dah buang. Kemudian yang lebih elok suaranya kalau boleh dipilih. Suara yang baik. Mudah-mudahan tidak menjemukan didengar oleh para jemaah makmum di belakang. Samatullah imam ada sepatut dipilih yang suara baik. Muazzin billah pun kalau boleh pilih, tapi dah tak boleh pilih apa daya lah. Kemudian yang lebih elok rupa, kalau boleh tidak menjemurkan mata memandang makmum. Dan imam yang buta bersamaan dengan imam yang melihat, sama taraf. Yang celik dengan yang buta jadi imam tak ada tinggi rendah, sama rata boleh berlaku. Dan niat mufarakah makmum dengan uzur tiada luput fadilah jamaah, dan niat mufarakah makmum dengan uzur tiada luput fadilah jamaah. Wallahu a'lam. Kat tu dulu.